Yang ahli yang berhormat semua setiap kali naik kapal terbang melihat bagaimana anak-anak gadis kita terutama Melayu Islam terpaksa mendedahkan aurat. Secara pribadi saya pernah bercakap dengan mereka. Dia kata saya sebenarnya bertudung tapi saya terpaksa buka tudung apabila bekerja. Saya terpaksa sara mak saya, anak saya. Tapi halangan peraturan kerja tak membenarkan di mereka berpakaian menutup aurat. Okay. Begitu juga pekerja-pekerja di sektor lain, sama ada awam atau swasta. Jadi begitu berkobar-kobar Kak memperjuangkan untuk pakaian patuh syariah bagi yang dia bagi contoh tu adalah pramugari ataupun kita sebut sebagai kru kabin. Okey, kebanyakan MP PAS ni dia memperjuangkan benda-benda yang kita boleh kata apa yang dituntut oleh Islam. Tetapi dalam parlimen itu sendiri kita tak adalah lihat video-video seperti ini daripada MP, mungkin daripada Amanah, daripada PKR, even daripada UMNO itu pun sendiri untuk memperjuangkan benda-benda ni. Jadi di situ lihat bahawa adakah PAS itu betul-betul memperjuangkan Islam? Sebab nampaknya sebegitu. Tapi MP-MP lain macam senyap je, macam tak ada apa pun nak respon pun. Kan berkenaan dengan pemakaian dan sebagainya. Yang pertama, saya kira apa yang nak dimohon, diminta, didesak oleh YB Kalah, MP Kuala Krai itu bukan satu yang benda yang tak bagus. Bagus sebenarnya. Dan kita pun sukalah kalau benda tu direalisasikan. Aku alhamdulillah. Tabarakallah. Cuma kita begitu sangsilah. Kerana ketika mereka menjadi kerajaan dan bahkan kita pula yang desak dia, kenapa tak buat? Jadi akhirnya dia pun tak boleh nak buat. Jadi saya kira kalau Parti Islam se-Malaysia yang dianggap terpaling Islam dalam Malaysia pun tak mampu nak buat, kita yang tak berapa ni nak macam mana nak buat. Begitu kalau ada yang nak buat, kita alu-alukan. Cuma saya kira dalam negara kita ini banyak perkara yang perlu kita lakukan. Dan alhamdulillah pakaian ini bagi saya, insya-Allah masa kita akan perbaiki. Sama juga dengan pakaian wanita nurse jurawat tu. Saya kira satu perjuangan itu bukan satu yang tak bagus. Cuma Malaysia ini banyak lagi perkara yang perlu diberi penekanan. Harga barangnya ataupun kita lihat rasuahnya. So saya kira kerana itulah di pihak kita daripada Pakatan Harapan sendiri, saya kira isu-isu yang lebih besar yang kita mainkan. Begitu kalau ada daripada mereka nak mengangkat, kita bersetuju. Tetapi perlulah diberitahu balik caranya, kerana kita tengok Kak Lah sebagai timbalan Menteri Wanita satu ketika dulu. 33 bulan jadi kerajaan, tak mampu nak buat. So maknanya kita buat perkara yang kita boleh buat lah. Kalau sekadar nak buat hanya kerana nak belagak hero, tak payahlah. Tapi sekurang-kurangnya suara mereka tu Ming, suara MP PAS tu di parlimen, maknanya nakkan perkara tu, nakkan benda tu, memperjuangkan. Seolah-olah nampaknya MP PAS ini betul-betul nak semua kaki tangan kerajaan dan sebagainya, siapa-siapalah menutup aurat, memakai pakaian yang patuh syariah. Dia mudahnya macam ni lah. Dia majoriti pengundi di Malaysia ni ialah orang Islam. Pengundi Melayu, pengundi Islam tu majoriti. Jadi PAS ini dia akan cuba mempotretkan parti dia sebagai parti yang terpaling memperjuangkan Islam, terpaling Islam. Jadi dengan cara mudahnya ialah dia akan angkat isu-isu yang mudah difahami oleh rakyat. Jadi memperjuangkan soal pakaian tutup aurat pramugari. Dia laungkan itu sebab bagi orang Islam, ini benda yang kita mudah faham, mudah nampak. Tapi bila dia jadi kerajaan, dia tak boleh buat pun. Kan waktu dia jadi timbalan menteri kan, dia jawab, Kak Lah bukan menteri, Kak Lah cuma timbalan menteri. Ada video sampai menangis-nangis. Itu benda yang mudah. Dan sekarang pun bila kita bincang soal usul Ketua Putih Kesihatan, ada banyak isu. 4 tonggak yang kita bincangkan, isu pembiayaan, isu dikotomi antara klinik ataupun hospital awam dengan swasta, soal macam-macam isu. Tapi yang mereka nampak yang mudah untuk orang mungkin pengundi dia faham ialah penjawab jururawat pakai seksi. Walhal benda tu pun tidaklah berlaku dan bukan isu besar yang perlu diketengahkan. Dan ada je jurawat pakai baju longgar sebenarnya. Ramai. Saya tengok pakaian jurawat sekarang ni ialah sopan. Tapi kenapa MP Kuantan Wan Razali dia kata, yalah, saya tak saya rasa kita kena tengok mata dia. Mata. Kemana mata dia tengok tu. Orang pergi hospital ni, orang sakit,
So kita yang paling kita nak tengok ada bagaimana perkhidmatan hospital tu pada pesakit, waktu menunggu, harga ubat, itu yang perlu kita tengok. Sebab itu bagi saya pengundi kita kena jelas beza antara apa yang PAS bawa dengan PH bawa. PAS dia bawa Islam yang retorik, yang orang nampak. Tetapi bagi Pakatan Harapan, apa yang kita perjuangkan membela Islam dari sudut yang lebih konstruktif. Maknanya kita apa yang contoh saya tengok ahli-ahli parlimen kita bincang dalam Dewan Rakyat dan hari ini pun Dewan Negara. Kita membangkitkan isu-isu yang lebih besar. Umpamanya bajet untuk Kementerian Kesihatan 36 bilion. Sedangkan pada masa yang sama yang rakyat bayar melalui fee yang kita bayar RM1, RM5 hanya lebih kurang 980 juta saja, tak sampai 2% daripada keseluruhan kos. Jadi macam mana ini isu yang sepatutnya difikirkan oleh ahli-ahli parlimen Melayu Islam khususnya berbanding dengan kita bangkit soal-soal kecil. Macam pepatah Melayu lah, gajah depan mata tak nampak, tapi kuman di seberang laut nampak. Kita ada masalah yang banyak. Dan kita juga kena faham PAS punya pendekatan ini dia akan tunjuk beza dia berbanding dengan parti-parti yang lain. Terpaling Islam. Kalau tahun 74 dulu, kalau kita ingat sejarah kan, PAS bersama dengan UMNO dalam Perikatan kemudian Barisan Nasional. Bila dia bersama, orang Melayu melihat, oh buat apa kita pilih PAS, baik kita pilih UMNO. Waktu itu ramai orang-orang PAS masuk UMNO. Tahun 74, 75 sebagainya. Dan apabila dia ditendang daripada UMNO tahun 77, saya ingat tahun 77 dan pilihan raya tahun 78, waktu tu PAS mencari identiti baru. Jadi dia akan tunjuk, dia nak cari identiti baru. Sebab rakyat waktu tu, pengundi Melayu dah melihat, oh PAS parti Melayu, UMNO pun parti Melayu. PAS parti Islam, UMNO pun parti Islam. Dan dia bilang baik kita pilih UMNO. Sebab UMNO lebih kuat, ahli dia lebih ramai waktu itu. Jadi apa yang dibuat oleh kepimpinan PAS pada tahun 70-an ialah mewujudkan identiti-identiti yang baru dan antaranya menunjukkan bahawa mereka ini lebih Islam dengan ucapan-ucapan yang retorik, dengan mengangkat perjuangan-perjuangan yang dia pun tahu dia tak boleh buat. Contoh angkat hudud. Hudud ni dia pun faham dan kita pun tengok dalam waktu dia di kerajaan tidak ada satu usaha yang bersungguh-sungguh. Dan RUU 355 pun kita tengok tak dibentangkan pun. Tapi